Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Seperti yang anda nampak dalam slide ini merupakan jawapan pentafsiran akhir Falsafah Ilmu H&F 3012 Semester 2 saya. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Eileen Kobe dan nombor matris D2020195836 yang merupakan siswi kepada kumpulan B H&F 3012. Dalam video ini, saya akan membicarakan topik perbandingan epistemologi antara aliran rasionalisme dan empirisme. Jadi, apakah itu falsafah epistemologi? Menurut jurnal Basri 2010, epistemologi merupakan salah satu cabang utama yang membincangkan kebenaran, makna, isi, punca, dan proses ilmu. Untuk pemahaman ringkas para penonton, epistemologi ialah kajian tentang segala ilmu dan pengetahuan. Dalam jurnal Basri juga menyatakan bahawa epistemologi berasal daripada gabungan dua perkataan Greek, iaitu episteme dan logos. Episteme yang bermaksud berpengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan perbincangan. Jadi, bilakah pemikiran epistemologi akan timbul? Pemikiran epistemologi akan tertimbul apabila terdapat kenyataan yang perlu dibuktikan. Contoh persoalan epistemologi seperti bagaimanakah kita membuktikan sesuatu hujaan itu benar? Apakah bukti yang dapat digunakan untuk jadikan bukti sokongan kepada hujaan tersebut? Bolehkah hujaan itu dibuktikan? Persoalan semua ini akan memerlukan pemikiran epistemologi untuk mencari jawab. Terusnya, terdapat banyak aliran dalam falsafah epistemologi, iaitu aliran rasionalisme, empirisme, positivisme, realisme, dan idealisme. Namun, dalam video kita hari ini, tidak akan membincangkan kesemuanya. Mari kita mulakan hujahan kita hari ini. Aliran rasionalisme. Rasionalisme ialah suatu aliran pemikiran yang bermula daripada era falsafah moden di dunia barat. Perkataan rasionalisme berasal daripada perkataan Latin, iaitu ratio, yang membawa makna reason ataupun sebab dalam bahasa Melayu. Dalam aliran rasionalisme, akal merupakan sumber utama manusia dalam mengenal pasti kebenaran dunia. Konsep utama yang menjadi pegangan aliran rasionalisme ialah kepercayaan kepada kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk mendedahkan ilmu dan kebenaran. Contoh tokoh-tokoh yang terkenal ialah Plato, Rene Descartes, Isaac Newton, dan sebagainya. Aliran empirisme. Menurut tokoh-tokoh seperti John Locke, David Hume, dan Augustus Comte, intipati aliran empirisme menghujahkan bahawa sumber yang menjadikan manusia berpengetahuan adalah deria dan bukannya akal, kerana akal sebenarnya tidak wujud. Ini berarti semua pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang individu disumbangkan melalui pengalaman yang diterima oleh deria. Justru, segala pengetahuan yang diketahui setakat ini adalah berdasarkan dan dibuktikan oleh pengalaman yang pernah dilalui. Setelah anda memahami definisi dan konsep aliran rasionalisme dan empirisme, marilah kita melihatkan kritikan tokoh-tokoh terhadap rasionalisme dan empirisme. Pada pendapat tokoh rasionalisme, Rene Descartes, beliau menekankan bahawa akal merupakan sumber utama bagi manusia menerokai ilmu pengetahuan. Beliau juga cuba membuktikan melalui karyanya The Cause de la Method. Karya ini menyatakan bahawa segala sumber pengetahuan yang benar adalah ratio, bukan mitos ataupun wahyu. Dalam karya ini juga, beliau menegaskan bahawa perlunya ada kaedah yang jitu sebagai dasar kukuh bagi semua pengetahuan. Walau bagaimanapun,
Ahli falsafah empirisisme John Locke membantah kenyataan tokoh-tokoh rasionalisme. Bagi beliau berasa asas segala pengetahuan adalah pengalaman. Kerana beliau menyatakan bahawa kita dilahirkan dengan akal yang seperti kertas putih. Tanpa pengalaman indera yang mencatat kertas kosong tersebut, kita tidak akan dapat pengetahuan. Perdebatan dan perjagahan pendapat antara tokoh-tokoh kedua-dua aliran ini berterusan dengan hebat. Namun, tokoh Immanuel Kant menyimpulkan beliau berasa bahawa kedua-dua aliran ini tidak sepatutnya bercanggahan antara satu sama lain, tetapi saling berhubung kait dan bergantung dalam membentuk pengetahuan. Ini disebabkan pada asasnya pengalaman yang diterima oleh teria kita perlu melalui penilaian akal untuk disimpan sebagai pengetahuan. Maka, dengan ini, aliran empirisisme yang mengutamakan pengalaman dan aliran rasionalisme yang mementingkan akal, kedua-duanya merupakan sumber yang mempunyai kepentingan setara dalam membentuk pengetahuan. Jadi, selepas memahami pendapat tokoh-tokoh di atas, marilah kita mengetahui perbezaan yang ada pada kedua-dua aliran ini yang telah mencetuskan perdebatan antara ahli-ahli falsafah yang terkenal untuk berzaman lamanya. Pertama sekali, seperti yang dimaklumkan pada awal video ini, perbezaan yang paling ketara antara aliran rasionalisme dan empirisisme adalah definisi mereka, di mana aliran rasionalisme mengatakan akal sebagai sumber penting untuk mendapatkan pengetahuan, manakala aliran empirisisme mengatakan pengalaman pancaindera adalah sumber penting. Seterusnya, intuisi. Intuisi bermaksud gerak hati seseorang. Bagi seseorang rasionalis, mereka percaya terhadap intuisi. Ini kerana mereka berasa bahawa ada beberapa kebenaran yang boleh terus disimpulkan tanpa bergantung pada pengalaman. Contohnya, logik dan matematik. Bagi empirisis, mereka tidak percaya terhadap intuisi. Kemudiannya, pendapat kewujudan pengetahuan semasa kita lahir. Seseorang rasionalis percaya bahawa seseorang lahir dengan adanya sesuatu pengetahuan atau konsep yang semula jadi. Manakala seorang empirisis mempercayai bahawa manusia dilahirkan tanpa sebarang pengetahuan, maka pengetahuan perlu ditimbang melalui pengalaman. Akhirnya, sama seperti yang disimpulkan oleh tokoh Immanuel Kant, saya juga berpendapat bahawa adanya akal dan pengalaman teria barulah kita dapat menyerap pengetahuan baru. Jika kita mempunyai pengalaman teria tetapi tiada akal untuk memproseskan makna-makna tersebut, kita juga tidak dapat mengetahui pengetahuan di sebalik semua benda yang berlaku. Sama juga dengan ketiadaan teria, maka pengetahuan yang kita miliki adalah tidak lengkap kerana proses persoalan dan pengejaran pengetahuan baru disumbangkan melalui teria.